Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ke siri yang ke-6 perkongsian kita tentang seni kepimpinan berwawasan berasaskan kepada perbincangan di dalam buku Seni Kepimpinan Politik Tun Mahathir ini. Untuk siri yang ke-6 ini saya akan menyambung topik Tun Mahathir dan masalah kepimpinan. Kali ini merujuk khusus pada penulisan dan hantaran beliau di dalam CheckDeck webblog, iaitu blog yang dibangunkannya sejak tahun 2008. Webblog ini mula dilancarkan pada 1 hari bulan Mei 2008 dengan hantaran pertamanya yang bertajuk The Appointment of Judges atau pelantikan para hakim. Sehingga jam 5 petang pada hari tersebut, jumlah pelawat yang dicatatkan seramai lebih daripada 10,000 orang dan lebih daripada 1,200 maklum balas diterima. Ini merupakan satu petanda yang sangat baik kepada Tun Mahathir yang menunjukkan bahawa warga alam maya dan peminat blog sememangnya ternanti-nantikan tulisan dan pandangan beliau. Pada usia oktogenerin 80-an, ketika itu usia beliau 83 tahun, beliau boleh dianggap sebagai antara blogger yang paling tua dan paling banyak pengalaman hidup. Amat jarang dapat ditemui warga emas yang telah mencapai usia sepertinya yang berminat dan sanggup menghabiskan masa dengan aktiviti blogging. Hakikatnya, CheckDeck webblog ketika mula dilancarkan telah membuka ruang yang sangat luas untuk beliau keluar daripada sekatan media dan suntingan oleh media kerajaan dan arus perdana khususnya. Beliau bukan sahaja boleh menyampaikan pandangan dan kritikan terhadap kerajaan atau mana-mana pihak yang beliau anggap perlu dikritik, bahkan maklum balas segera terhadap pandangan dan kritikannya juga dapat diperolehi dalam tempoh masa yang singkat. Sejak pertama kali dilancarkan pada bulan Mei 2008 sehinggalah 3 Mac 2020, jumlah kunjungan yang dicatatkan adalah 30,857,288, iaitu purata 2.57 juta kunjungan setahun. Selepas sebulan pelancarannya, CheckDeck webblog mencapai kedudukan yang ke-65 yang paling ramai dilayari di Malaysia berbanding puluhan ribu blog yang lain. Bahkan CheckDeck webblog berjaya mengatasi beberapa blog dan laman sesawang terkenal di Malaysia seperti NST Online yang berada pada kedudukan yang ke-76. Jumlah hantaran dan artikel antara bulan Mei 2008 sehingga 3 Mac 2020 adalah sebanyak 972. Kebanyakan hantaran pada tahun 2008 adalah berkaitan dengan pandangan Tun Mahathir terhadap kepimpinan Tun Abdullah Ahmad Badawi, seperti yang ditunjukkan dalam graf. Tahun 2008 mencatat hantaran yang paling banyak, iaitu 155 hantaran. Jumlah hantaran berkurangan pada tahun 2009 kepada 133. Pengurangan yang agak ketara antara 2 tahun ini mungkin disebabkan beberapa faktor. Pertamanya, tahun 2008 adalah tahun di mana Tun Mahathir menghadapi halangan tapisan media oleh pentadbiran Tun Abdullah. Keduanya, pada tahun 2008 ini juga tahap ketidakpuasan hati terhadap kepimpinan kerajaan amat tinggi sehingga beliau menggesa supaya Tun Abdullah Ahmad Badawi meletakkan jawatan. Ketiganya, penurunan jumlah hantaran mula berkurangan daripada 22 pada bulan September 2008 kepada 16 pada bulan Oktober 2008. Ini mungkin ada kaitan dengan berita kesediaan Tun Abdullah untuk meletakkan jawatan yang dilaporkan di dalam media pada 8 Oktober 2008. Tun Abdullah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri pada 2 April 2009. Tun Mahathir kembali menyertai UMNO pada 4 April 2009. Selepas itu, beliau tidak lagi menghadapi halangan tapisan daripada media kerajaan. Kemungkinan ini yang menyebabkan jumlah hantaran pada tahun 2009 dan tahun-tahun berikutnya sehingga tahun 2015 berkurangan. Bagaimanapun, jumlah hantaran kembali meningkat daripada 66 pada tahun 2015 kepada 94 pada tahun 2016.
Kemungkinan terbesar yang dapat menjelaskan situasi ini ialah peningkatan kritikan Tun Mahathir terhadap kepimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak. Penyebaran berita berkaitan skandal 1MDB sejak pertengahan tahun 2015 oleh Wall Street Journal khususnya laporan Jabatan Keadilan Amerika Syarikat USDOJ pada pertengahan tahun 2016 yang menamakan Datuk Seri Najib sebagai MO1, salah seorang yang dituduh terlibat dalam skandal tersebut, adalah sebab utama yang boleh dikaitkan dengan peningkatan hantaran pada tahun 2016. Hantaran pada tahun 2017 tidak menunjukkan pengurangan yang signifikan, iaitu hanya berkurangan 3 hantaran, 91 berbanding 94 pada tahun 2016. Tahun 2017 merupakan tahun yang amat sibuk bagi Tun Mahathir. Selain daripada menulis di dalam Check That Web blog, beliau disebutkan dengan usaha menggabungkan kekuatan parti pembangkang untuk menghadapi pilihan raya umum yang ke-14. Pada tahun 2017 ini juga Tun Mahathir diserang daripada pelbagai penjuru oleh pentadbiran Datuk Seri Najib. Beliau dihadapkan ke Jawatan Siasatan Diraja RCI berkaitan kerugian pelaburan wang asing oleh Bank Negara Malaysia yang berlaku lebih daripada 30 tahun sebelumnya. Selepas bulan Mei 2018 sehinggalah bulan Mac 2020, hantaran dalam blok ini berkurangan dengan begitu ketara. Hal ini amat mudah difahami kerana pada 9 Mei 2018, Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Tun Mahathir berjaya memenangi pilihan raya umum yang ke-14 dan beliau dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-7 sehinggalah meletakkan jawatannya pada 24 Februari tahun 2020. Bagaimanapun, selepas peletakan jawatan beliau pada bulan Februari tahun 2020, ramai yang menjangkakan bahawa penulisan dan hantaran dalam Check That Web blog akan kembali meningkat. Sehingga sesi perkongsian ini saya dapati sememangnya Tun Mahathir kembali aktif menulis dalam web blog ini. Contohnya pada bulan Jun 2020, jumlah hantaran meningkat kepada 13 hantaran berbanding hanya 3 hantaran pada bulan sebelumnya. Penulisan dan hantaran Tun Mahathir dalam Check That Web blog amat penting untuk dikaji bagi mengenal pasti pandangan terkini beliau terhadap isu-isu semasa yang sedang berlaku. Hal ini mungkin sama nilainya dengan hasil temu bual dengan beliau dan mungkin lebih baik lagi kerana temu bual dalam tempoh masa yang singkat mungkin tidak banyak dapat diperolehi. Kajian yang saya jalankan ini menggunakan sepenuhnya penulisan dan hantaran beliau di dalam Check That Web blog ini untuk mendapatkan data yang tidak terdapat di dalam memoir beliau A Doctor in the House yang terhad sehingga tahun 2008 dan 2009 sahaja. Maklumat dalam Check That Web blog sentiasa dikemaskini sehinggalah pada tempoh akhir kajian ini iaitu pada bulan Mac tahun 2020. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam sedi ke-7 untuk membincangkan topik Tun Mahathir dan masalah kepimpinan merujuk kepada peristiwa-peristiwa penting yang dilaporkan oleh media arus perdana yang berlaku antara bulan Mei 2018 sehingga Mac 2020, khususnya peristiwa yang dinamakan sebagai Langkah Sheraton. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang berminat mendapatkan buku Seni Kepimpinan Politik Tun Mahathir dan maklumat tentang kursus kepimpinan yang kami tawarkan, sila tekan butang pautan pada bahagian deskripsi video di bawah. Tuan-tuan dan puan-puan juga dijemput untuk subscribe, like dan share channel ini untuk terus mendapat makluman terkini terbitan siri-siri video kepimpinan kami yang akan datang. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.